berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal untuk dihadiahkan pahala kepadanya?" Baginda SAW bersabda, "Air." Lantaran itu beliau telah mengalih perigi dan berkata, "Pahala sedekah air perigi ini adalah untuk Salamah." Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal untuk dihadiahkan pahala kepadanya?" Baginda SAW bersabda, "Air." Lantaran itu beliau telah mengalih perigi dan berkata, "Pahala sedekah air perigi ini adalah untuk Salamah." Musnad Malik, Abu Dawud dan Nasai. Terangan, baginda SAW telah menyatakan air adalah sedekah yang paling afdal kerana kumpulan air di Madinah sangat mendesak. Pertamanya, di negeri panas, kumpulan air yang mendesak ada di mana-mana pun. Lagipun masa itu air sangat kurang di Madinah. Selain daripada ini, manfaat air adalah umum dan ia juga merupakan kumpulan umum. Nyatakan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang mengalirkan air, maka apa sahaja yang diminum daripada air itu, sama ada manusia, jin atau burung, yang maka pahalanya terus menerus sampai kepada orang yang mengalirkannya, walaupun setelah dia mati sehingga ke hari kiamat. Ada Abdullah bin Mubarak rahmatullahi telah didatangi oleh seorang lelaki dan berkata, "Di lutut saya ada luka sejak 20 tahun. Sudah berbagai rawatan diusahakan tapi tiada yang berkesan. Tetapi juga telah berjumpa dengan tabi'in yang besar-besar." Ada Abdullah bin Mubarak rahmatullahi berkata, "Kamu pastikah tempat yang kekurangan air dan kamu menggalikan pergi di sana? Saya menaruh penuh harapan kepada Allah SWT bahawa apabila air mula keluar dari perigi itu, darah yang keluar dari muka kamu itu akan terhenti." Orang itu telah melakukan demikian, lantas luka di lututnya telah sembuh. Ada Abdullah Hakim Tabi rahmatullahi adalah seorang muhadis yang masyhur. Wajah beliau telah tercedera. Beliau telah jalankan berbagai rawatan, satu pun daripada rawatan itu tidak memberi manfaat. Setahun telah berlalu. Begitu sahaja pada suatu ketika dia telah memohon agar Ustaz Abu Usman Sabani rahmatullahi mendoakan untuknya. Hari itu hari Jumaat. Ustaz Abu Usman Sabani rahmatullahi telah mendoakan untuk beliau begitu lama. Orang ramai yang hadir mengaminkan doa itu. Pada hari Jumaat yang satu lagi, seorang perempuan datang dan membantangkan sebuah surat. Dan surat itu tertulis pada hari Jumaat yang lepas. Setelah saya pulang ke rumah, saya terus menerus dengan bersungguh-sungguh berdoakan untuk Syekh Abu Abdullah Hakim Tabi yang telah bermimpi Nabi SAW. Baginda SAW telah bersabda, "Beritahulah kepada Abu Abdullah Hakim, adalah dia mempergunakan air untuk orang lain Islam." Dengarkannya berita itu, Syekh Abu Abdullah Hakim telah mengadakan tempat air yang sabi di hadapan pintu rumahnya. Beliau berberat agar air beserta air sentiasa diisikan dengan satu bekas. Setelah 1 minggu berlalu, semua luka di wajahnya sudah sembuh dan wajahnya telah menjadi lebih berseri daripada sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu telah bertanya, "Ya Rasulullah, semasa hayat ibu saya, dia telah menunaikan haji menggunakan wang saya. Beliau juga bersedekah, bersilaturahim dan membantu orang yang dengan wang saya. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Sekarang ini juga semua amalan itu kami lakukan bagi pihak beliau adalah pahalanya akan sampai kepada beliau." Baginda SAW menjawab, "Akan sampai." Ia terkena sebuah hadis bahawa seorang wanita telah bertanya kepada Nabi SAW bahawa ibu saya telah meninggal dunia secara mengejut. Jika tidak secara mengejut, mungkin beliau akan melakukan sedekah dan lain-lain amalannya. Sekarang jika saya bersedekah bagi pihaknya, adakah sedekah itu akan menjadi bagi pihaknya? Baginda SAW bersabda, "Bersedekahlah bagi pihak ibumu, adalah mengambil berat untuk menghadiahkan pahala kepada ibu bapa, suami, isteri, adik, kakak, abang dan anak-anak dan saudara mara yang lain, terutamanya orang yang ada apa-apa yang bahagian daripada harta mereka sampai kepada hak kamu dan juga jasa dan ihsan mereka yang khusus diterima oleh kamu seperti para ustaz dan masyayikh. Adalah sangat memalukan kita bahawa semasa hidup orang-orang itu tidak mengambil faedah daripada harta mereka dan mengambil manfaat daripada jasa dan budi mereka. Namun selepas mereka mati dan mereka pula memerlukan pemberian dan hadiah daripada kita, kita pula melupakan mereka. Selepas seorang itu meninggal dunia, amalan sudah terputus daripadanya kecuali satu keadaan, iaitu dia akan meninggalkan sedekah
jariah ataupun dia ada melakukan apa-apa amalan yang termasuk dalam hukum sedekah jariah, sebagaimana akan diterangkan nanti. Pada masa itu dan dia sentiasa berada dalam keadaan berhajat dan menunggu-nunggu hadiah pahala, doa dan lain-lain bantuan daripada orang yang masih hidup. Dalam sebuah hadis nyatakan bahawa seorang yang mati berada dalam kubur seumpama orang yang sedang lemas tenggelam dalam air dan sentiasa berharap untuk mendapat bantuan dari setiap penjuru. Dia sentiasa menunggu-nunggu sekurang-kurangnya apa bantuan doa daripada bapa, adik-beradik dan teman-teman dan lain-lain sampai kepadanya. Bila sampai kepadanya apa-apa bantuan, maka bantuan itu lebih disukainya daripada seluruh dunia. Hadad Bishr bin Mas'ud rahmatullahi alaih berkata bahawa pada masa wabak tahun merebak, ada seorang lelaki menjadi kebiasaannya menyertai solat jenazah, dan pada waktu petang dia selalu pergi berdiri di pintu pagar tanah perkuburan dan berdoa dengan doa ini: Anasallahu hasatakum warahim urbatakum wa tajawaza'an sayiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Semoga Allah SWT menukar kesunyian kamu dengan keceriaan dan menghasihani keasinan kamu dan memaafkan kesalahan kamu, dan semoga Allah SWT menerima amalan baik kamu. Setelah membaca doa itu, dia akan balik ke rumah pada satu hari secara kebetulan. Dia tidak sempat membaca doa itu dan seperti biasa dia telah pulang ke rumah begitu sahaja. Pada malamnya dia bermimpi melihat satu kumpulan manusia yang ramai datang kepadanya. Dia bertanya, siapakah kamu semua? Kenapa kamu datang? Mereka menjawab, kami adalah penghuni tanah perkuburan. Kami telah biasa menerima hadiah daripada kamu setiap petang. Dia bertanya, hadiah bagaimana pula? Orang itu menjawab, doa yang kamu baca setiap petang sampai kepada kami dalam bentuk hadiah. Lelaki itu berkata, sebab peristiwa itu aku tidak pernah meninggalkan doa ini. Ada Basyah bin Ghalib Al-Jarani rahmatullahi alaih berkata bahawa saya banyak berdoa untuk hadrat Rabi'ah Basyriyah rahmatullahi alaih. Pada satu ketika saya telah melihatnya dalam mimpi, dia telah berkata, Basyar, hadiah-hadiah kamu sampai kepada kami dalam bekas-bekas nur yang ditutup dengan kain sutera. Setelah bertanya kenapa demikian, mereka menjawab, doa-doa orang Islam yang telah diterima untuk orang-orang yang mati dibawa kepada mayat dan kubur dalam bekas daripada nur dan ditutup dengan kain sutera. Inilah adalah hadiah yang dihantar daripada si fulan untuk kamu. Berapa lagi seumpama ini akan dibentangkan lembaran-lembaran mendatangkan dalam keterangan dalam hadis-hadis. Ada Imam Nawawi rahmatullahi alaih menulis dalam kitab Syahrul Muslim bahawa tiada sebarang pelisihan dalam kalangan orang Islam yang pahala sedekahnya akan sampai kepada orang mati. Ialah pendapat mazhab yang hak. Ada sebahagian orang menulis bahawa si mati tak akan menerima pahala yang dihantar kepadanya. Ialah pendapat yang sama sekali batil dan terang-terang salah. Ini adalah pendapat yang ditentangkan dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat ini tentang dengan ijma' umat. Oleh sebab itu patut diketepikan sama sekali. Syekh Taqiyuddin rahmatullahi alaih mengatakan sesiapa yang demikian, bahawa manusia hanya menerima pahala amalan yang dia sendiri adalah lakukan, maka dia telah menjalahi ijma' umat ini. Adalah kerana umat telah bersepakat ijma' bahawa seorang boleh mendapat faedah berdoa yang lain. Ini berbentuk manfaat daripada amalan orang lain. Selain daripada itu, baginda SAW akan mengirim syafaat di medan mahsyar pada hari kiamat. Para Nabi SAW yang lain serta para solehin yang akan memberi syafaat. Ini semua pun adalah bentuk manfaat daripada amalan orang lain. Para malaikat pun berdoa dan beristighfar untuk orang mukmin, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran pada permulaan surah Al-Mu'min. Ini pun manfaat daripada amalan orang lain. Disampainya itu Allah SWT mengampun dosa ramai orang semata-mata dengan rahmatnya. Ini adalah faedah daripada sesuatu yang bukan berupa usaha yang seorang, dengan amalan seorang. InsyaAllah. InsyaAllah. Mati